Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dan salam sejahtera. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, terima kasih Saudara Roslan Syahir yang saya hormati, yang berhormat Tan Sri Tuan Guru Abdul Hadi Hawang, Presiden PAS, Timbalan Pengurusi Perikatan Nasional Malaysia, yang saya hormati yang berhormat Datuk Seri Sahidan Kasim, Ahli Parlimen Arau, yang saya hormati yang berbahagia Tan Sri Noh Omar, mantan Pengurusi Perhubungan UMNO Negeri Selangor, Ahli Parlimen Tanjung Karang, yang saya hormati sahabat-sahabat calon Perikatan Nasional Kuala Langat, Saudara Sarawanan mewakili Ahli Dewan Negeri Banting, Saudara Rosnizam, calon bagi kawasan Morib, seterusnya hadirin hadirat yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, tamnya sama-sama kita merafakkan segitiga kesyukuran kepada Allah SWT. Alhamdulillah, terima kasih kepada Tuan Guru Presiden yang memilih pada malam ini untuk turun berceramah di negeri Selangor, khususnya di Dun Sejangkang, atas pilihan Tuan Guru Presiden sendiri. Saya juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada Tan Sri Noh Omar dan juga Datuk Seri Sahidan Kasim yang sanggup untuk turun memberikan semangat kepada kita dan memberikan satu panduan kepada kita untuk kita menghadapi pilihan raya yang ke-15, pilihan raya umum yang ke-15 Dewan Negeri Selangor pada 12 hari bulan itu nanti. Hadirin saudara yang saya hormati sekalian, kita telah dengar ucapan-ucapan daripada Tan Sri Noh Omar dan juga Datuk Seri Sahidan Kasim yang saya kira cukup padat memberikan panduan kepada kita. Sebutkan tadi oleh Tan Sri Noh Omar bagaimana Presiden UMNO sendiri yang menyebutkan Noh Anwar, Noh DAP dengan sumpah menyebut nama Allah, wallahi wabillahi watallahi, tapi akhirnya pembohongan yang klimaks selepas pilihan raya yang ke-15 tempoh hari membentuk kerajaan bersama-sama dengan PH, yang mana Anwar Ibrahim dan juga DAP berada di situ. Ini satu klimaks pembohongan. Ialah kalau kita sebutkan di pengundi-pengundi Cina ni, bukan kita memainkan isu perkauman, kita tidak menghargai orang-orang Cina, tetapi kita menolak DAP atas dasar prinsip perlembagaan mereka Malaysia yang sentiasa terus diperjuangkan, walaupun pada hari ini mereka kurang bersuara kalau kita nak bandingkan semasa mereka berada 22 bulan di dalam kerajaan Pakatan Harapan yang lalu. Tetapi inilah agenda-agenda mereka yang saya kira ianya bertentangan dengan perlembagaan negara kita Malaysia yang kita cintai, yang sama-sama kita dukung dan kita pegang sebagai satu kekuatan di dalam negara kita. Hadirin saudara yang saya hormati sekalian, tadi disebutkan bagaimana ramai di kalangan pimpinan-pimpinan UMNO sekarang bersama-sama kita. Saya kira pada hari ini kita minta kepada ahli-ahli UMNO di peringkat bawah ni, yang kalau di Selangor ni dulu kita dengar dalam muafakat nasional, kita cukup rapat, betul ke tidak? Mari bersama-sama memberikan sokongan kepada Perikatan Nasional, walaupun tak perlu mungkin tukar kepada parti, masuk sama ada PAS, Bersatu ataupun lain-lain parti dalam komponen Perikatan Nasional, berikan undi kepada kita. Dan insya-Allah pada hari ini, pada malam ini, ada sesuatu nanti akan dipersembahkan kepada tuan-tuan. Begitu juga saudara yang saya hormati sekalian, kepada pengundi-pengundi masyarakat Cina, tuan-tuan perlu juga sedar bagaimana pembohongan kalau dulunya daripada kalangan pemimpin DAP yang saya kira saban hari menjadi wirid kepada mereka, kleptokrasi, celaka UMNO yang disebutkan sebahagian oleh pimpinan DAP, tetapi akhirnya klimaks pembohongan mereka sanggup bersama-sama selepas pilihan raya membentuk kerajaan Perikatan
PHBN. Sebab tu saya merasakan juga bahawa perlunya pengundi-pengundi Cina hari ini bersama-sama memberikan sokongan kepada Perikatan Nasional. Saya mendapat maklumat sebahagian juga daripada pengundi-pengundi di Kuala Langat daripada masyarakat Cina secara senyap akan memberikan undian kepada Perikatan Nasional kerana mereka sedar mereka telah dibohongi oleh pemimpin-pemimpin mereka. Hari ini tuan-tuan, hanya dalam beberapa minggu yang lepas, 1 atau 2 minggu yang lepas, masyarakat ataupun pemimpin-pemimpin daripada MIC sendiri, bekas kepimpinan yang tertinggi di peringkat parlimen, di peringkat bahagian, pengurusi ataupun ketua bahagian MIC bersama-sama kita untuk memberikan sokongan kepada Perikatan Nasional. Mereka membentuk kelab penyokong Perikatan Nasional. Tempoh hari beberapa ketua ataupun pengurusi di MIC di beberapa bahagian, dan alhamdulillah baru-baru ini 20 daripada parlimen, pimpinan-pimpinan MIC, mereka datang untuk menzahirkan secara terang-terangan untuk memberikan sokongan kepada Perikatan Nasional. Hatta saudara-saudara sekalian, calon yang kita ada di Banting ini mewakili gerakan, beliau juga adalah setiausaha kepada MIC sebelum ini. Beliau pun dah hilang kepercayaan dah, percaya kepada Perikatan Nasional yang mampu untuk mengubah kerajaan yang lebih baik pada hari ini. Sebab itulah saudara yang semati sekalian, 8 bulan kerajaan PHBN mentadbir negara kita, apa yang kita lihat lebih baik ke tuan-tuan? Tidak ada apa-apa pun rangsangan untuk melihat bahawa ekonomi kita boleh kita tingkatkan dalam negara kita. Dalam keadaan ekonomi yang makin merundung, mata wang negara kita yang semakin jatuh, kehidupan rakyat yang semakin susah, BMX kesana kesini hanya sekadar menghiburkan seolah-olah selebriti kepada rakyat di dalam negara kita. Ini sesuatu yang sangat mengecewakan kepada rakyat di negara kita. Ini yang disebutkan sebagai kerajaan kekistokrasi, kerajaan yang lemah, kerajaan yang tidak mempunyai kemampuan untuk membangunkan negara kita dalam keadaan kita menghadapi krisis ekonomi. Saya ingat saya gunakan perkataan kekistokrasi ini semasa kerajaan PH memegang tampuk pimpinan di dalam negara kita 22 bulan yang mereka wiridkan Malaysia sudah tidak ada duit, Malaysia sudah tidak ada duit, apatah lagi keluar daripada buntut mulut ketua menteri kewangan kita, kita tidak ada duit, kita tidak ada duit. Bagaimana mereka ini mampu untuk menguruskan negara kita kalau mereka masih lagi sebagai kerajaan dalam masa kita menghadapi pandemik COVID-19? Mungkin bencananya lebih besar daripada kerajaan Perikatan Nasional yang dianugerahkan oleh Tuhan untuk mengambil tampuk kepimpinan di dalam negara kita untuk mentadbir negara kita dalam kita menghadapi COVID-19. Sebab itu saudara semati sekalian, ini pengalaman dan yang telah membuktikan kemampuan kerajaan Perikatan Nasional mampu untuk mentadbir negara kita dengan lebih baik lagi. Sebab itu saudara-saudara semati sekalian, saya kira di negeri Selangor ini khususnya dengan calon-calon yang disebutkan tadi oleh Setiausaha Perhubungan Saudara Roslan, pengacara kita pada malam ini, kita mempunyai calon-calon yang insya-Allah mampu dengan kelayakan yang pelbagai untuk mentadbir negeri Selangor ini apabila kita diberikan amanah mandat untuk mentadbir negeri Selangor. Adakah kerajaan negeri Selangor pada hari ini lebih baik? Saya pernah berada di dalam kerajaan semenjak 2008. Saya pernah menjadi exco daripada 2012 hingga 2018. Kita tahu kita telah membuat dasar-dasar yang baik. Semenjak 2008 kebersamaan PAS dalam kerajaan pada kita itu, kita menyumbang dasar-dasar yang terbaik untuk membangunkan rakyat di negeri Selangor. Saya kira mungkin pada hari ini kerajaan yang ada pada hari ini di negeri Selangor ini seolah-olah katanya dia nak memberikan tumpuan kepada program-program yang menjurus kepada kumpulan-kumpulan yang tertentu, mensasarkan dalam program-program people centricnya, tetapi saya ingin melihat bahawa
apa yang dilakukan itu bukanlah yang terbaik seperti mana yang kita lakukan sebelum ini. Banyak program-program yang dibuat penjajaran semula, sebagai contoh program pemberian air percuma kepada B40, tak sampai 50% pun yang menerima manfaat. Kalau disasarkan 600,000 pengguna meter air, tidak sampai 300,000 pun yang menerima manfaat. Begitu juga dengan program-program yang lain. Sebab tu kalau kita lihat reserve negeri Selangor masih lagi tinggi, antaranya sebab banyak program-program yang peruntukan tidak seperti yang kita telah gunakan sebelum ini. Jadi saudara yang hormati sekalian, saya kira inilah waktunya kalau kita nak tunjukkan bahawa kita menghadapi pilihan raya kali ini, kita nak menunjukkan kepada pimpinan yang ada di peringkat pusat bahawa apa yang akan berlaku pada hari ini di dalam pilihan raya umum di peringkat negeri, ini adalah satu referendum daripada rakyat untuk menolak kerajaan yang lemah, yang kekistokrasi sifatnya di peringkat pusat. Boleh tuan-tuan? Jadi saya mengharapkan tuan-tuan, basis ini harus sampai kepada pengundi-pengundi kita untuk memberikan sokongan kepada Perikatan Nasional dalam kita menghadapi pilihan raya. Dan insya-Allah saya yakin dengan laporan dan kajian yang dilaporkan pada hari ini, Perikatan Nasional sudah masih lagi berada di kedudukan yang melebihi daripada Pakatan Harapan ataupun PHBN. Saya kira dengan gelombang yang berlaku yang saudara-saudara saksikan, saya kira kita mampu insya-Allah untuk mendapat kemenangan dan memimpin kerajaan di negeri Selangor. Jadi saudara yang hormati sekalian, saya pun bukan buat tuduhan begitu sahaja. Kalau saya sebutkan bahawa kerajaan negeri Selangor pada hari ini sebuah kerajaan yang lemah kepada penduduk Bandar Sarjana Putra. Saya mengambil satu contoh, Jejambat Sarjana Putra yang ada di bulatan Sarjana Putra ini sendiri. Jembatan Jejambat ini yang sudah dirancang, yang sepatutnya pembinaan berlaku mulai September 2019, dijangkakan akan siap pada Oktober 2021. Alasan tak dapat siap pada Oktober 2021 sebab piling yang tidak bersesuaian, ditukar daripada bore piling kepada sponge piling. Alasan disebabkan oleh COVID. Okeylah, itu boleh kita terima. Jangkaan siap ditunda kepada bulan Mei 2022. Tak siap juga lagi. Kemudian ditunda kepada 20 Mei 2023. Saudara-saudara boleh lihat sendiri. Dan tarikh akhir dijangka siap adalah Disember 2023. Tuan-tuan rasa boleh siap ke tak boleh siap jabatan ni? Baru hari ini traffic light dibuka. Kalau dulu dalam bentuk bulatan, sekarang guna traffic light. Saya melihat keadaan ini, saya kira agak mustahil untuk siap. Kerana apa tuan-tuan? Saya sebutkan dalam beberapa masyarakat bahawa urusan asas ini tidak selesai. Soal kelulusan permit untuk masuk kerja di sebelah Elite Highway, di sebelah SKVE, ini tak selesai lagi. Dan kerajaan negeri tidak terlibat, saya lihat tidak terlibat secara serius untuk mendapatkan permit kerja pelaksanaan Jejambat itu. Dan hari ini walaupun sudah dapat permit kerja, saya tengok di sebelah kiri, di sebelah SKVE dan juga di sebelah Elite Highway masih lagi belum ada. Dan saya dimaklumkan untuk operasi dan penyelenggaraan betul-betul di atas bulatan itu, yang sekarang ada Jejambat yang seolah macam tunggu itu, masih belum lagi diputuskan siapa yang akan menyelenggarakan ataupun mengoperasikan. Jadi ini satu kelemahan. Sebab itulah saya melihat apabila asas-asas ini tidak diambil secara serius oleh kerajaan negeri, akhirnya berlaku kelewatan ini. Sebab itulah berani saya katakan bahawa kerajaan negeri Selangor juga adalah satu kerajaan yang lemah. Kerajaan pada ini adalah kerajaan kekistokrasi. Belum saya sebutkan yang lain-lain. InsyaAllah dalam sesi kita berkempen ini saya akan sebutkan satu persatu. Jadi sebab itu saudara-saudara sekalian, saya mengajak kepada tuan-tuan, nak tukar tak kerajaan negeri Selangor pada hari ini?
InsyaAllah saudara-saudara yang semati sekalian, kalau itizab ini yang kita ada, saya kira kita mampu untuk menukar kerajaan Pakatan Harapan BN yang ada pada hari ini, dan kita menguasai selepas pilihan raya ini sebagai kerajaan Perikatan Nasional. Jadi saudara-saudara yang semati sekalian, ini selanggur baru yang sudah kita bina dan kita rangka insya-Allah. Jadi untuk akhirnya saya nak mengambil minta izin Datuk Seri Sahidan, perkataan amdap tadi. Boleh? Umdap. Umdap. Saya nak akhiri dengan pantun. Pantun ni pun saya ingat tuan-tuan semua dah biasa dengar. Dia menjadi nostalgia kita satu ketika dulu, dan kemudian dia tidak bersama-sama dengan kita. Kalau tuan hendak memancing, pernah dengar? Siapa yang baca pantun tu? Siapa yang berpantun? Kalau tuan hendak memancing, jangan lupa bawa umpan yang sedap. Kalau kita tak nak dikencing, jangan undi PHBN Amdap. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.